InsyaAllah. Mulakan kuliah maghrib pada malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabihi ridwan insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah saraka wa'dah wa nasara 'amdah wa azza jindahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya kata oleh Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, wa kama qala Rasulullah. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dikasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, semuliakan imam kita malam ini, maghrib ini. Sebenarnya yang semuliakan Tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa surau, seluruhnya sidang jamaah muslimin muslimat mukminin mukminat Allah Taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Taala kerana Allah Taala mengizinkan lagi pada malam ini pertemuan kita. Walaupun di luar tu hujan ni tuan-tuan biasalah. Kalau kita punya semangat tak kuat, memang tak sampailah ke surau, kan? Kalau semangat tak kuat, tak sampai ke surau. Kalau semangat kuat, kan, ribut topan pun akan ditempuh, kan? Ini boleh ribut topan dia, berhujan sikit tak boleh, kan? Sejuk lah, macam alasan masing-masing, kan? Nak buat macam mana, kan? Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat kita lain akan sampailah sekali lagi, insyaAllah. Jadi malam ini kita baca kitab
Jauharatul Mauhub, Jauharah Mauhub wa Munabbatul Qulub, karangan Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani. Orang Kelantan ni, ulama besar Kelantan ni. Baik. Kita buka di muka surah apa tu? 195. Masih dalam bab nihayah, menegah daripada meratap. Kan? Menegah daripada meratap, menangisi kepada orang yang telah pun meninggal dunia. Bab yang ke-39 lagi lah. Okey, kita berada di perenggan berapa? Salam daripada Malik. Salam baris 17 daripada bawah. Yes. 17 tak jumpa saya dah. Salam daripada Malik. Salam dari Kita tengok tuan. Mana? salam daripada Abi Malik Al-Syari. Bukan salam, Imam Muslim. Salam? Muslim. Muslim. Okey dah. Salam kan? InsyaAllah. Baik. Dan pada hadis Imam Ahmad dan Imam Muslim, Imam Muslim daripada Abi Malik Al-Asy'ari, beliau menyatakan bahawa perempuan yang nahiyah, apabila tiada taubat ia dahulu daripada matinya, dibangkitkan dia pada hari kiamat dan atasnya terdapat sarbalun. Sarbalun mana baju daripada kitron, baju daripada tar, baju daripada tar dan baju daripada jarab. Jarab mana kurap, ketil. Kurap ketil, yang ini adalah jarabnya seperti baju atas badan. Orang kurap ke apa? Betul. Kita tengok boleh tuan-tuan. Saya pun tak sempat nak tengok. Sekejap muka surat, tajuk 38 kan? InsyaAllah kita lihat 38, sabar 39. Jadi 38. Baik, insyaAllah. Ada pula lagi sana. Okey. Sini pun dia tak terjemahkan juga. Perempuan yang nahiyah apabila tiada taubat ia dahulu pada matinya, dibangkitkan pada hari kiamat, atasnya sirbal baju daripada kutran dan baju daripada jarab, iaitu kurap kutil. Kurap kutil lah kurap. Ini daripada adalah jarabnya seperti baju atas badan. Jarab tu mana kurap lah. Kurap. Serban ni serban baju daripada kutran. Kutran ni macam tar lah. Kan tar lah. Titik-titik ataupun apa istilah itu? Kutil-kutil lah. Macam tu kan? Kutil-kutil dan baju daripada jarab, yang ini kurap kutil. Yang ini adalah jarabnya seperti baju atas badan. Dan hikmah demikian tu, bahawasanya orang kurap itu segera pedihnya kerana luka kulitnya, dan minyak tanah itu kuat nyalanya. Minyak tanah, mana sirbal tadi, mana minyak tanah, ada nyalaan. Ni nak cerita tentang azab lah.
azab sisaan kepada orang-orang yang nahiyah, meratap yang terlampau kuat lah, kan, seolah macam tidak redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Macam yang lepas-lepas lah kita cerita kan, ada yang berguling-guling, mengoyak-ngoyak baju, menarik-narik rambut, kan, seolah menampak-nampak pipi, mencakar-cakar muka dan sebagainya. Ini adalah tabiat ataupun perangai orang-orang jahiliah. Kalau kita sebagai orang yang beriman pada Allah, kita hanya sekadar menangis, sedih lah macam tu, menitiskan air mata kerana orang yang kita kasih telah pun meninggal dunia. Kita tak boleh sampai berguling-guling, meratap-ratap, kan, meraung-raung, terpokik, terlolong, kan, mengoyak baju dan sebagainya, kerana siksaan ada kepada orang-orang golongan begitulah. Macam tadilah perempuan yang nahiyah, kenapa disebut perempuan, tak sebut lelaki pun? Kerana biasanya yang meratap-ratap ni perempuan kan. Kan perempuan ni biasanya jiwa dia tak sama dengan lelaki. Lelaki ni kan tak ada benda dia, kan, tak tahu ke dah. Siapa pun yang meninggal daripada keluarga dia pun sedih tu, sedih sekejap lah, tak banyak sedih tu. Tapi perempuan ni sedih, apa boleh mati tu anak dia kan, anak dia kasih, dia sayang dan sebagainya, anak dia kandung daripada kecil, tiba-tiba meninggal dunia. Tentulah jiwa perempuan ni lain sikit dengan jiwa lelaki. Macam tu. Nanti yang ada jenis meraung-raung tu. Baik Jadi itulah antara bentuk azab, mana ada kurap kutil pada badannya. Jadi bila kena kurap tu macam mana keadaannya? Tak senang duduk lah. Dan minyak tanah pula yang kuat nyalaannya. Baik, seterusnya dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la'anallahu dahiyah wal mustami'ah wal haliqah wal khariqah wasyaqah wassali'ah wal washimah wal mutawassimah wal salta'a wal marta'a. Wassalta'a wal marta'a, benda tu kan. Nabi Muhammad SAW bersabda, la'anallahu nahiyah, Allah SWT melaknat akan perempuan yang meratap, berbiji sabak, istilahnya berbiji sabak lah, macam di belakang kan, meratap yang teruk lah ni. Wal mustami'ah, dan perempuan yang mendengarnya. Wal mustami'ah, perempuan yang memperdengarkan, mungkin dia punya suara ke, lagu ke kan. Kemudian wal haliqah, perempuan yang mencukur kepala. Perempuan mencukur kepala, sengaja cukur lah. Lainlah kalau contohnya banyak kutu kat kepala tu, paksa cukur lah. Paksa cukur kan, macam ada budak kan. Budak kadang-kadang rambut tak terurus, budak perempuan lah. Malih ni nak uruskan rambut sendiri pun malih. Dah tak bising memakan, tak ada lah. Jadi bila dah banyak kutu tu, dah tak senang duduk dia. Apa lagi rumah pun cukur lah. Cukur habis lah, boleh hilang kutu tu. Kutu tak hilang. Baik, kemudian wal khariqah, perempuan yang mencari-cari kain. Wasyaqah, perempuan yang mencari-cari akan leher baju. Cari ni mengoyak-ngoyak lah, mengoyak-ngoyak leher baju. Wassali'ah, dan perempuan yang menggaru-garu muka. Perempuan-perempuan yang menggaru muka. Kemudian wal washimah wal mutawassimah, perempuan yang washimah ni menyambung rambut kan, menyambung rambut, dan yang menuntut berbuat menyambung rambut. Wal salta'a, dan yang menjerit-jerit. Wal marta'a, dan yang mencabut rambut pada ketika kena musibah mereka. Ini golongan yang dilaknat oleh
oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyimah apa? Nyambung ke? Oh, kat sini sebut tatu. Orang yang berbuat tatu dan menuntut berbuat wasyimah, membuat tatu. Tatu pun jenis ada macam tatu juga kan? Yang tatu yang haram lah sampai di kulit tu kan. Campur di dawat tu masuk dalam kulit. Kalau hanya sekadar orang kata berginai-ginai itu dibolehkan lah. Macam perempuan nikah kan berginai-ginai. Jari itu penuh ginai. Tapi naklah gunakan bahan-bahan yang dibenarkan. Jangan guna bahan-bahan kimia dan sebagainya, tak tentu lah. Daripada jari lawa kan dah tak lawa pula. Kenapa kesan daripada ginai? Konon nak cantik-cantik bila nak nikah. Tapi guna benda yang dilarang. Ada kesan pula kepada kulit dia. Maka lepas nikah kan dah tak lawa pula. Dah lopang sana lopang sini. Kita juga yang tak benarkan tu berginai corak-corak binatang. Yang dibenarkan tumbuh-tumbuhan. Yang dibenarkan tumbuh-tumbuhan. Kalau bentuk-bentuk binatang ke, ular ke, bentuk naga ke dan sebagainya, walaupun berginai tapi tak dibenarkan. Gitu. Baik. Jadi wasimah wal mutawassimah maksudnya yang berbuat tatu dan yang menuntut berbuat tatu. Wal salta'a dan yang menjerit-jerit. Kemudian wal marta'a dan yang mencabut rambut pada ketika musibah akan mereka itu. Ini benda yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, so janganlah buat. Dan pada khabar Syekhani, pada khabar daripada dua syekh, itulah Imam Bukhari dan Muslim, daripada Umar Ibn Khattab, bahwasanya mayat sesungguhnya diseksa akan dia dengan sebab menangis orang yang hidup, yakni menangis yang dicela oleh syarak, tiada dengan semata-mata keluar air mata jua. Nampak? Kalau hanya sekadar menitiskan air mata sedih kan, terhadap kematian orang yang kita kasih, itu boleh lah, salah. Tak? Orang yang kita kasih, anak kita, suami kita, isteri kita, adik-beradik kita, mak kita, ayah kita meninggal dunia, dah tentulah kita sedih. Tentu. Tapi hakikat sebenarnya ialah setiap yang bernyawa mesti mati. Betul tak? Lambat laun mesti akan mati, mesti meninggal dunia. Tak nak kita kena terima lah. Macam tu. Allah Ta'ala lebih kasih pada dia. Kenapa Allah Ta'ala tarik nyawa dia? Tentulah ada sebab. Kenapa kita ni yang umur dah 70 tahun, 80 tahun masih lagi Allah Ta'ala melekat tak tarik nyawa? Yang muda-muda dah tarik nyawa, betul tak? Mesti ada hikmah situ. Baik. Kita lihat semula daripada Umar Ibn Khattab bahawasanya mayat sesungguhnya diseksa akan dia dengan sebab menangis orang yang hidup, yakni menangis yang dicela oleh syarak, tiada dengan semata-mata keluar air mata jua. Dan tempat yang demikian itu apabila berwasiat mayat itu dengan suruh menangis yang tersebut seperti barang yang iaitu adat orang jahiliah. Wa qala alaihi salatu wassalam man naha 'anil musibah kutiba ismuhu fi diwanil munafikin. Man naha 'anil musibah, barang siapa yang menangis menangis meratap terjerit-jerit daripada musibah, kutiba ismuhu, saya dituliskan namanya fi diwanil munafikin, pada suratan. Dewan ataupun suratan orang-orang yang munafikin, orang-orang yang munafik. Baik. Apa maksud berbiji-biji sabak ni? Siapa tahu? Saya tahu. Saya pun tak tahu. Memang istilah macam tu dalam kitab. Tak tahu. Memang istilahnya tu kan, daripada kitab Turas ni memang macam tu lah istilahnya. Berbiji sabak, berbiji sebak. Di sini berbiji-biji sebak.
Berbiji sebab. Siapa tahu maknanya? Tak tahu kan? Tak apalah. Kan? Saya pun tak tahu. Saya pun tengah cari ni apa maksud dengan berbiji-biji sebab. Mungkin sebab ni berlebih kan? Terlebih-lebih dia punya sebab dia tu. Tu sebab-sebab. Sebab. Tapi kalau sebab biasanya, okey lah sebab biasa. Ini mungkin lebih-lebih dengan sebab dia. Lebih sangat. Melampau lah macam tu. Mubalagah. Melampau sebab dia. Macam tu lah. Baik. Baik, kemudian dan tersebut dalam kitab Al-Jawazir telah berkata Ashabul Kami dan lainnya daripada mereka itu, dan sunat dan saat muakkad bagi orang yang kena bala dengan kematian, atau daripada dirinya, atau pada ahlinya, atau hartanya, dan jika sedikit sekalipun, bahawa membanyakkan dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni kita sebutlah. Bila kita dengar musibah, apa bencana yang berlaku kan, kemalangan ke, dia tak semestinya kematian. Tak semestinya kematian. Tapi kematian tu lebih aula lah kita sebut tu. Jadi apa saja musibah kita boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang anggap bila orang kena musibah kita sebut inna lillahi. Boleh mati ke ustaz? Kan? Boleh mati ke dia kata. Dia tak semestinya mati tak mati. Asal kena musibah bolehlah kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kematian lebih aula kita sebut. Dan sebut dalam Jawazir telah berkata lah Ashabul Kami, sahabat-sahabat kami lah, dan lainnya daripada mereka itu, dan saat muakkad, kan, saat yang dikuatkan bagi orang yang kena bala dengan kematian, atau pada dirinya, atau pada ahlinya, atau pada hartanya, dan jika sedikit sekalipun, bahawa dia membanyakkan menyebut ataupun berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Inna, sungguhnya kami bagi Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan sungguhnya kami kepadanya semua kami akan dikembalikan. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah Tuhanku, berikan pahala kepadaku di dalam musibahku. Berikan pahala padaku dalam musibahku. Wakhluf li, dan gantikan olehmu bagiku khairan minha, yang terlebih baik daripadanya. Yang terlebih baik kita minta Allah, baik gantikanlah yang terlebih baik daripada itu. Boleh? Betul tak terjemahan itu kan? Kita tengok terjemahannya. Kerana khabar Muslim bahasanya orang yang berkata demikian itu diberi pahala akan dia, betul? Dan digantikan baginya akan barang yang lebih baik daripadanya. Ataupun minta kepada Allah supaya digantikan yang lebih baik daripadanya. Boleh? InsyaAllah. Dan lagi kerana bahasanya Allah Ta'ala menjanjikan bagi orang yang berkata demikian itu dengan bahasanya atas mereka itu salat dan rahmat daripada Tuhan. Salawat dan rahmat daripada Tuhan, daripada Allah Ta'ala. Dan lagi kerana bahasanya Allah Ta'ala menjanjikan bagi orang yang berkata inna lillah tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahasanya atas mereka itu salawat dan rahmat daripada Tuhan mereka. Allah Ta'ala berselawat pada dia pula. Selawat ni Allah Ta'ala berikan rahmat lah, keampunan lah. Kerana selawat pun boleh bermakna keampunan Allah, dan juga rahmat Allah Ta'ala kepada sekalian mereka yang berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah Tuhanku, berikanlah pahala kepadaku terhadap musibah yang aku terima, dan gantikan bagiku khairan minha, yang lebih baik daripada tadilah musibah yang berlaku pada kita.
Sebab bila musibah, biasalah. Tak? Bila musibah ni sudah tentu kita akan kehilangan sesuatu. Orang sama ada harta benda ke, anak keturunan bini kan, dan sebagainya. Tenaga kita mungkin akan lemah, kurang dan sebagainya. Dia minta kita minta Allah gantikanlah yang lebih baik daripada itu. Masya-Allah. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam sautani mal'unani bid dunya wal akhirah mizmar inna ni'mah. Kemudian waraunatu inal musibah. Betul tak? Warannatu inal musibah. Warannatun indal musibah. Sautani mal'unani fid dunya wal akhirah. Nabi SAW bersabda ada dua suara yang dilaknat, keduanya dalam dunia dan akhirat. Mana dia tentang pertama mizmar, suara seluring atau serunai lah, seluring pada ketika dapat nikmat. Kan? Kemudian yang kedua warannatun indal musibah. Kedua suara menjerit-jerit pada ketika kena bala dan juga musibah daripada Allah. Jadi suara ni laknat Allah Ta'ala lah. Tapi tengoklah suara ni, sebenarnya hukum muzik ni harus. Ulama membahas panjang lebar berkenaan dengan muzik ni. Kesimpulan dia, jadi muzik ni dia ada pendapat yang pertama hukumnya harus. Kan? Ulama berbahas panjang dengan hukum muzik. Jadi boleh ke tak boleh. Jadi keputusan mereka hukumnya muzik ni harus. Tetapi dia boleh jadi haram apabila digunakan pada benda yang haram. Kan? Dan dia boleh jadi boleh didapat pahala jadi sunat kalau kita gunakan pada benda-benda yang baik, membawa kecintaan kepada Islam, membawa kecintaan kepada Allah Ta'ala, membawa kecintaan kepada cinta pada baginda Rasulullah, kan? Cinta kepada agama dan sebagainya. Jadi bolehlah. Maknanya haram tu namanya haram yang datang kemudian. Halal tu halal yang datang kemudian. Boleh tu boleh yang datang kemudian. Hukum yang orang kata hukum pokoknya, utamatnya hukum muzik ni hukumnya harus. Sebab muzik ni pun maknanya membawa ketenangan, betul tak? Membawa ketenangan, kedamaian dan sebagainya. Cuba kalau rumah tuan-tuan tu tak ada muzik, ceramah ya siang malam pergi petang dengan ceramah you. Tuan-tuan boring tak? Boring juga Ustaz. Asyik dengan ceramah ya, tak ada muzik langsung. Bila ada muzik tu dah tenang fikiran, betul tak? Kalau balik kerja tu dengan muzik tu tenang fikiran. Dalam kereta tu kan dengan muzik tenang kemudian. Tapi ada juga muzik yang keras, macam muzik dia pun macam jenis. Muzik slow, muzik keras macam batu. Tengoklah kalau rock tu muzik rock macam mana? Angguk benda tak? Kan? Angguk. Tengoklah kalau muzik keras tu rock, black metal lah benda lah, kan? Dan tu lah. Kata bercampur pula aduk laki perempuan dalam tu, lepas tu campur pula arak dan macam-macam. Tu yang jadi haram tu. Jadi haram hari haram datang kemudian. Hukumnya muzik ni boleh je, diharuskan. Dia akan dapat pahala pula kalau dalam seni kata dia tu membawa mesej Islam, membawa maknanya penghayatan Islam, mengajak manusia kepada ingat pada Allah, ingat pada Rasul, kembali pada Islam semula, betul tak? Baik. Kemudian warannatun indal musibah,
dan juga suara menjerit-jerit pada ketika kena bala. Ini yang tak boleh. Itu. Jadi maksud dengan serunai-suring itu kalau diguna pada tak elok, benda-benda haram, maka jadi haramlah. Itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak akan muzik haram kan barang aja. Kompang haram. Oh, kompang haram Ustaz kata. Tapi yang berkompang-kompang macam mana? Kan orang kahwin kan sibuk berkompang. Kalau tak ada kompang kan, tak ada kompang lah masih saya kata. Ni COVID ni tuan, tak ada kompang langsung lah. Kalau nak kompang, kompang sendiri. Buka lagu kompang. Buzat buka muzik kompang, kompang sendiri lah dalam rumah tu. Sebab nak buat majlis kat dewan tak boleh. Betul tak? Dewan tak boleh. Yang dibolehkan nikahkan ke masjid dan juga ke rumah je. Kalau ke Zofi lah. Nikah ke dewan tak dibenarkan. Sebab kat dewan lah orang ramai berkumpul. Sonok jumpa supu sepapat semua. Rumah berkumpul. Anak beranak semua berkumpul. Majlis pergi kenara kan. Daripada yang kecil sampai yang besar berkumpul. Siap bergambar semua kan. Kantin. Baik. Maksudnya waqala ala salatu wassalam man kharaka biyadi bi jaiban. Man kharaka biyadi jaiban aw hadasa khaddan aw darabahu aw naha inal musibah kana asiyan lillahi wa li rasulih. Maksudnya apa tuan? Man kharaka biyadi jaiban, barang siapa menjerit-jerit dengan tangannya, mencari-cari. Harakah ni mencari-cari. Cari-cari dengan tangannya akan leher bajunya. Kan? Atau melukakan pipinya dengan menggaru-garu akan dia. Kan? Atau memukul dengan dia. Atau memukul. Darabahu, memukul. Atau menangis dengan membilang-bilang pada ketika kena bala. Membilang ni mungkin dia menyebut-nyebutlah kelebihan mayat ni, ataupun menyebut-nyebutlah orang kata mana mengungkit-ungkitlah perkara-perkara tentang kematian ini, tak redha ke dan sebagainya. Kan kana asiyan lillah. Saya dia ni orang asi baru maksiat kepada Allah. Asi bagi Allah, maksiat pada Allah lah. Dan juga bagi Rasulnya, dia juga maksiat pada baginda Rasulullah, mendurhakai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Betul tak? Betul ya? Gitu. Seterusnya kau dah? Boleh lagi? Boleh sikit lagi? InsyaAllah. Baik, seterusnya tuan-tuan, dan riwayat daripada Abi Amamah. Daripada Abi Amamah pula menyebutkan bahawa la'anallahu khamisah wajaha wasyaqatu jaibaha. Kemudian wada'iyah bil wail was sabur. Wada'iyatu bil waili was sabur. Dia tak ada baris tuan-tuan. Tak ada baris. Ada separuh kitab, apa separuh ni kan dalam kitab ni separuh ada baris, ada tak separuh tak ada baris. Jadi saya baca pun ikut pada tengoklah. Sebab kita biasa kita baca kitab Arab, jadi tahulah ni apa barisan sebenar kan. Macam tu. Daripada Abi Amamah, la'anallahu wal khamisah. Allah Ta'ala melaknat akan perempuan yang menggaru-garu akan mukanya. Dia garu-garu muka. Selfie pula. Kemudian wasyaqatu jaibaha. Kemudian yang mencari-cari akan leher baju. Mencari-cari leher baju. Pertama tadi dia garu-garu muka sampai berdarah-darah muka kan. Melebihi daripada orang apa tu, golongan Syiah pula. Tu Syiah kan? Syiah tu dia ada satu, dia punya ritual dia. Golongan Syiah ni pada hari Karbala tu,
Kan? Dia pukul-pukul badan dia. Dia tengok gambar kan? Video. Tengok Syiah, baru Syiah. Pada hari 10 Muharram, hari Karbala tu tengoklah. Dia buat macam tu kononnya untuk membersihkan dosa. Bersihkan dosa. Dia pukul tu dengan benda-benda tajam. Bukan benda-benda tumpul. Pisau pun benda tajam tu. Sampai luka-luka. Pumpah. Apa benda sebut Ali apa ni dan sebagainya kan. Dia puja Sayyidina Ali Syiah kan. Dia pukul pantai dia. Doktor dah siap dah. Kat tepi tu doktor dah siap. Tu sampai tu berdarah tu. Yang besar, yang kecil. Tapi banyak lelaki lah yang buat. Lelaki. Siswa dia. Cara keagamaan. Ya. Dia guna pisau yang tajam tu. Dia pukul badannya. Kan. Pukul. Kan dengan birat. Merah-merah. Lepas tu dengan darah-darah semua lah. Macam tu. Dengan berdarah tu maknanya dia punya makam tu lagi tinggi lah. Yang tak berdarah tu makam rendah sikit. Ya. Jadi nak makam tinggi kan, dosa terhapus, jadi suci bersih, maka dia kena banyak berdarah, pukul-pukul badan dia. Kalau dia tak berdarah tu kurang lah. Ni kita berani kan. Tapi dia sanggup buat tu kan. Dia punya nekat itu, kepercayaan, keyakinan dia tadi kepada ajaran agama Syiah tu sampai tu sekali lah. Kalau Malaysia tak boleh buat macam tu kan. Kau tangkap polis kita di depannya. kau jangan kan. Kita tak. Ini agama apa Syiah ni kan. Sesat ni kan kita. Jadi kita tak ada lah, agama kita tak ada. Okay. Baik, seterusnya. Jadi Allah Ta'ala melaknat akan perempuan-perempuan yang menggaru-garu muka dan yang mencari-cari akan leher bajunya. Wasyaqatu jaibaha, tidak mencari-cari leher. Wada'iyah bil wail was-sabur, dan yang menyeru dengan wail. Yang ni wail maksudnya duka cita. Seperti katanya, hai duka citaku, hai kedukaan citaku. Dan yang menyeru akan kebinasaan, sabur. Katanya, hai kebinasaanku, wahai kebinasaanku, wahai kecelakaanku, wahai duka citaku. Nampak? Ni nak menggambarkan suasana yang sangat sedih lah. Sangat sedih, kecewa dia dengan apa yang berlaku lah. Macam tu. Dan waqa'a alaihi salatu wassalam, la yahillu limar'ah an tadraha sya'ra ra'siha indal musibah. Fa'in tarahat sya'ra ra'siha kataballahu laha bikulli sya'ratin hayatan ala a'dha'iha yaumul qiyamah. Wa kanat mimman ya'sillah wa la'anahu Allah wal malaikatu wal anbiya wan nasi ajma'un. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan berkatalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahilu limar'ati, tidak halal bagi perempuan, ain tatruha sya'ra ra'siha indan musibah, bahawa dia menggerbangkan rambut. Tatraha ni mengembangkan mengembangkan rambut. Tak? Mengembangkan. Di sini mengembangkan rambut kepalanya ketika kena musibah. Fa'in tarahat sya'ra ra'siha, kalau seandainya mengembangkan rambutnya. Mengembangkan rambut maknanya mengembangkan pasti kan kita tudung buka kan. Takkan tudung tu dapat pakai tudung siber-siber ke mengembangkan. Ngerbang ni sudah tentu cabut tudung, campak sana, campak sini. Lepas tu mengembangkan rambut. Maka jika mengembangkan rambut kepalanya, disuruh ataupun disurat. Disurat Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap rambut itu ular atas segala anggotanya pada hari kiamat. Apa? Kataballahu laha bikulli sya'rah tu hayatan ala a'dha'iha yaumil qiyamah. Maka disurat baginya tiap-tiap rambut yang dia gerbangkan itu ular atas segala anggotanya. Okay? Pada hari kiamat. Wa kanat mimman ya'sillah, dan adalah perempuan itu termasuk dalam golongan orang yang derhaka kepada Allah.
Wala'anaha Allah, dan dia juga telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu, dan para malaikat pun laknat juga. Wal anbiya, para nabi pun laknat juga. Wan nas, dan manusia pun ajma'un sekaliannya pun laknat juga. Laknat juga golongan-golongan wanita ni kan. Wanita lagi saya kan. Nah, macam mana? Dah sebut wanita ke sini, wanita lah. Tak ada sebut lelaki pun Ustaz. Memang tak ada lah. Lelaki jarang lah mengatakan kan. Jadi lah kalau lelaki jenis lembut, tengoklah yang dia cara berjalan tu. Kita pun kadang nyampak lah tengok kan. Dia terlampau apa pula, dia pula lebih daripada perempuan jalan itu. Dia tengok golongan-golongan maknyah ke kan. Tengoklah kalau dia berjalan tu, dia lagi lebih pula jaga daripada perempuan berjalan. Lenggang lengguk kan. Ada tu jalan punggung dengan benda, tengok lah. Kita berkadang nak meluat, nak termuntah ke tu. Nak termuntah lah tengok macam tu. Lelaki jalan teruk sangat lebih daripada perempuan. Tak sotong kan. Tapi lelaki ni dia mesti keras. Bukan lembut-lembut. Lebih teruk daripada perempuan ni. Parah ni. Laknat Allah Ta'ala atas mereka lah. Ngaja pula buat-buat tu kan. Kan ada juga lelaki-lelaki kan berlakon. Lelaki pelakon jadi perempuan. Kan? Tengoklah kalau filem cerita-cerita yang berkenaan dengan yang lucu-lucu ni. Haram ke? Haram lah. Tapi kadang dia nak menang, nak markah, kan? Nak dapat banyak bintang, 5 bintang kan. Buat undian kan. Pakaian dengan pakaian perempuan. Tengoklah tu. Tak. Belakang suara seperti perempuan. Maharaja lawak pun tu tak. Yang biasa suka tengoklah. Yang minat lah. Tak minat tak ada lah. Kan? Dunia kita ni kan hiburan semua nak hiburan. Macam tu. Ni kes pula ni yang sibuk ni sekarang ni yang da'i pula ni. Kan? Yang pendakwah, penceramah lah. Tuduh merogol lah. Macam tu. Jadi dia dah merosakkan lah. Tak pastilah sama ada kes tu masih saya tak lagi kan. Masih saya tak pergi. Tak tahulah salah ke tak salah. Tapi bila digunakan istilah pendakwah lah, da'i tu kan, tu jadi dah buruk lah dia. Yang orang anggap benda tak elok lah. Jadi tak boleh harap lah pendakwah, da'i dan sebagainya. Sebabnya ada sebuah ustaz ni tak suka lah tentang rancangan-rancangan reality TV ni untuk cari-cari da'i pendakwah ni. Sebuah ustaz tak suka. Ni jenis-jenis ustaz yang kata nak cepat-cepat jadi ustaz. Cepat-cepat jadi popular tu tak. Nak cepat jadi popular akhirnya tu. Separuh dia tak suka lah. Separuh ustaz ni dia tak bagi. Dia tak ni lah. Tak suka lah. Saya pun tak kenal juga kisah-kisah apa ustazah pilihan kah benda tu lah. Reality TV ni kan. Nak cari da'i, pendakwah, PU apalah, PU ni dan sebagainya. Tapi adakah betul dia ustaz? Adakah background dia betul ustaz? Betul lah. Dapat pasti kan. Baik. Seterusnya tak payah jadi da'i pun tak apa, macam dia tak ada lah da'i apa dah. Kalau saya jadi da'i parah lah kan, saya tak datang sini lah. Setiap hari keluar dalam TV. Da'i kan. Sekali keluar pun dah berapa? 5,000, 10,000 sekali keluar kan. 1 jam. Berapa minit kadang dah dapat 10,000 tu tak? Tak perlulah bagi saya, tak ada lah. Kan? Baik, seterusnya tuan-tuan, sikit lagi Kau dah. Tapi lambat isyak tadi. Asal lambat ke? Azan mana tu? Tadi suara azan mana? Kat luar. Dia pun lambat kot. Hujan kata.
Ya. Sekali lagi kan? Dan kita baca terjemahan tu dan sabda Nabi SAW, tiada halal bagi perempuan bahawa menggerbangkan rambut kepalanya pada ketika kena bala. Maka jika menggerbangkan rambut kepalanya disurah Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap rambut itu ular atas segala anggotanya pada hari kiamat. Dan adalah harap perempuan itu daripada orang yang menderhakakan Allah Ta'ala dan melaknat akan dia Allah Ta'ala dan malaikat dan anbiya dan manusia sekaliannya. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situlah pengajian kita malam ni. Dengan sebanyak mudah-mudahan akan dapat tingkatkan pemahaman kita insya-Allah. Saya buka soalan kalau ada. Ada soalan? Tak ada. Muslimat ada? Tak ada. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qina as-sadiqa wa amalan mutaqabbalah wa rizqan halalan mubarakatan katsir. Wasiyana batta ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ana ma'arifin. Allahumma fatina bidin Allahumma fatina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum.